Assalamualaikum. Hai semua. Wah, nampak cantik dan sangat menyelerakan sungguh kan? Menu yang akan Umi kongsikan hari ini ialah kek lapis aiskrim pelangi cheese. Dari nama dan penampilan kek lapis ni, dah boleh bayangkan betapa sedapnya lahai rasanya. Para peminat kek lapis kat luar tu, boleh cuba resipi yang cukup simple ni. Nak beli kat luar sebuku yang kecil tu pun dah RM10 kan? Apa kata anda cuba buat sendiri di rumah? Sangat jimat dan puas makan. Dalam video ni juga Umi dah tunjukkan step by step cara-cara buat kek lapis aiskrim pelangi cheese ni, beserta tips-tips penting dalam menghasilkan kek lapis rawak yang bukan sedap saja, tapi cantik, lembut dan moist sangat-sangat teksturnya. Kalau makan sejuk-sejuk, boleh tak sedar licin sepinggan. Jom ke dapur, kita mulakan buat adunan kek dahulu. Dalam mixer, masukkan 500g pure butter. Umi guna butter jenama Aussie Cows. Seterusnya 50g gula caster, 250g cream cheese jenama Beka. Pasang mata pengadun, masukkan 1 sudu besar ovalade dan mix keempat-empat bahan ni. Umi nak sharekan tips kat sini. Penggunaan butter yang berkualiti seperti Anchor, Golden Churn, Buttercup atau Aussie Cow yang macam Umi gunakan ni sangat-sangat memainkan peranan penting dalam menghasilkan kek lapis yang lebih moist dan lagi sedap rasanya. Jadi gunakanlah pure butter yang berkualiti. Sekali-sekala matikan mixer, kaup adunan butter dari bawah naik ke atas dan tepi-tepi bowl bawa adunan ke tengah supaya adunan butter ni sebati dan sisa ovalade tak ada yang terlekat di tepi atau bawah bowl. Kemudian sambung mix lagi. Kalau perasan, tadi Umi gunakan ovalade putih. Ovalade ni special sedikit. Biasa ada jual di kedai-kedai bakery. Hasilnya nanti, kek lapis kita akan lebih gebu dan lembut. Kalau tak ada, guna je ovalade yang warna oranye tu. Tetap menjadi elok kek lapis. Macam yang Umi ajar tadi, sekali-sekala tu matikan mixer dan kaup adunan bawa ke tengah bowl. Waktu ni dah nampak adunan dah mula gebu dan berwarna kuning yang soft je. Sambung lagi mix guna kelajuan tinggi hinggalah adunan jadi gebu, ringan dan berwarna seakan putih. Nak tahu dah capai ke belum? Boleh nampak ya, adunan naik gebu sedikit berbanding awal-awal tadi. Dan cuba angkat mangkuk mixer. Rasa ringan je adunan. Maknanya gula tadi dah betul-betul hancur. Kemudian masukkan telur grade A sedikit demi sedikit. 10 biji telur grade A bersamaan 558g diperlukan untuk resipi kek lapis ni. Umi masukkan 2 biji, mix hingga telur sebati. Kemudian masukkan lagi 2 biji sehinggalah telur habis. Sekali-sekala tu matikan mixer, kaup balik adunan bawa ke tengah bowl dan sambung mix lagi sampailah telur-telur tu sebati bersama butter. Tips seterusnya, pastikan telur berada di suhu bilik sebelum digunakan. Hal ni untuk mengelakkan telur-telur tadi terpisah atau senang cerita berketul bila diputar bersama butter. Dan untuk dapatkan hasil kek yang gebu dan menjadi sempurna, telur yang digunakan haruslah segar dan yang terbaik gunakan grade A ya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana nak tahu telur tu segar atau tidak? Okey, sementara tunggu Umi siap putar 10 biji telur ni, Umi nak kongsikan serba sedikit yang Umi tahu. Telur yang segar bila dipecahkan, kuning telur tu tak mudah pecah. Dan boleh nampak bahagian putih telur tu likat. Maknanya ia tak cair. Seterusnya, kuning telur tak melekat di kulit. Dan cara yang paling mudah, boleh test masukkan sebiji telur dalam gelas yang berisi air. Kalau telur tenggelam, maknanya telur tu fresh. Tapi kalau timbul sedikit di permukaan gelas, maknanya telur tu tak fresh sebab mengandungi rongga udara di dalam. Macam mana? Dapatkan poin-poin penting penggunaan telur yang fresh. Masukkan pula 250g susu pekat manis. Untuk resipi kek lapis ni, manis tu boleh di-adjust ya. Bagi Umi, resipi ni dah balance rasa manisnya. Tak terlalu manis atau tawar, just nice je gitu. Tambah 1 sudu besar esen vanila dan sambung mix kejap bagi dua bahan ni sebati.
Kemudian masukkan 200 gram tepung aiskrim vanila dan 100 gram coffee mate atau boleh guna apa-apa jenis serbuk non-dairy creamer. Turunkan mata pengadun, sambung uli lagi bagi sebati sepenuhnya. Tepung aiskrim tu pastikan beli perisa vanila ya. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery, mesti ada. Bau tepung aiskrim ni pun wangi je, bau vanilla flavor. Itu yang membuatkan kek lapis ni sedapnya berganda bila add on bahan yang satu ni. Akhir sekali, masukkan 300 gram tepung pau atau boleh juga gunakan tepung Hong Kong. Sambung mix adunan hingga tepung betul-betul sebati dan nampak gebu dan pekat likat macam adunan kek. Kemudian bahagikan adunan kepada 7 bahagian. Yang ini dengar betul-betul ya. 6 bahagian 260 gram setiap satu mangkuk. Dan satu bahagian yang terakhir lagi 650 gram untuk warna putih. Setiap lapis warna putih ni sukat 130 gram sahaja. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti Umi akan terangkan lebih detail semasa proses melapis. Ambil setiap satu mangkuk yang dah ditimbang 260 gram tadi, masukkan pewarna. Untuk mangkuk pertama ni, Umi letak sedikit pewarna ungu. Gaul sebati, kepekatan warna tu ikut cita rasa masing-masing ya. Seterusnya, warna biru untuk 260 gram mangkuk yang kedua. Warna hijau untuk 260 gram mangkuk yang ketiga. Gaul hingga betul-betul sebati. Mangkuk keempat dengan pewarna kuning telur. Gaul sebatikan. Mangkuk kelima pewarna oranye. Mangkuk keenam dengan pewarna merah, gaul sebatikan. Dah selesai ke-6 mangkuk yang berisi 260 gram adunan pewarna tu, ketepikan dahulu. Mangkuk terakhir yang berisi 650 gram adunan tu, masukkan pewarna putih. Adunan putih ni memang lebih ya, berbanding 6 bahagian tadi, sebab setiap 2 lapisan berwarna, kita akan lapiskan dengan 130 gram lapisan putih. Dah siap letak pewarna untuk ke-7 bahagian ni, ketepikan dahulu. Gunakan loyang 8x8x3 inci, oleskan dengan sedikit margarin di bahagian bawah dan tepi loyang. Sapu rata. Kemudian lapikkan parchment paper di dasar loyang. Panaskan oven suhu 180 degree, api atas dan bawah. Masukkan loyang kosong tadi, panaskan lebih kurang 5 minit, sekejap je. Tujuannya supaya lapisan paling bawah nanti akan bakar sekata. Keluarkan loyang, hati-hati ya, loyang panas. Masukkan lapisan pertama yang berwarna ungu, timbang 130 gram dahulu. Kiranya setiap lapisan beratnya akan jadi 130 gram. Ikut je sukatan ni untuk dapat lapisan yang cantik dan sekata untuk setiap lapisan kek lapis. Ratakan guna belakang sudu di keseluruhan loyang. Bakar lapisan pertama ni guna api atas dan bawah ya. Letak loyang di rak tengah, suhu 180 degree selama 10 minit. Dah siap bakar, keluarkan loyang, tekan-tekan sedikit guna smoother. Tujuannya supaya setiap lapisan kek sekata dan padat, barulah nampak layer kek lapis ni nipis je. Masukkan baki lagi 130 gram warna ungu sebagai lapisan kedua. Ratakan adunan guna belakang sudu. Dah siap ratakan, hentak-hentak sedikit sebelum dimasukkan ke dalam oven. Untuk lapisan kedua hinggalah yang terakhir nanti, bakar api atas sahaja, suhu 150 degree selama 10 minit dan tukar letak loyang di rak paling bawah untuk dapatkan pembakaran yang cantik dan permukaan kek tak cepat burn. Kemudian ulang proses mampatkan kek guna smoother.
Lapisan ketiga, tuang adunan putih 130 gram. Kiranya setiap kali nak letak lapisan putih tu, timbang 130 gram ya. Buat langkah yang sama macam lapisan kedua tadi. Dah siap ratakan guna sudu, bakar. Waktu bakar lapisan kedua tadi tu, suhu biar 150 degree je, api atas. Dan letakkan loyang di rak paling bawah supaya lapisan seterusnya kita tak keliru. Sambung proses melapis dengan warna-warna seterusnya hinggalah lapisan yang terakhir. Cuma setkan di minda, 2 lapisan berwarna dengan berat 130 gram setiap lapisan. Kemudian lapisan putih 130 gram. Mi rasa sukatan ni dah memang cun dah untuk dapat lapisan yang cantik. Lapisan berwarna tu kita akan bakar 2 kali. Lepas tu lapisan putih dan bakar 2 kali lagi lapisan berwarna. Barulah akan dapat corak dan line yang cantik waktu nak potong nanti. Dan jangan lupa ya, setiap lapisan tu wajib ditekan guna smuter supaya kek sekata dan hasilnya nanti setiap lapisan kek ni nipis je. Tak perlu tekan terlalu kuat. Penyediaan adunan kek lapis aiskrim pelangi cheese ni senang sangat kan? Semua campak-campak je dalam mixer. Biarkan diputar hingga jadi gebu dan ringan gitu. Siap dah adunan kek. Cuma part yang agak renyah sikit tu kena timbang setiap lapisan dan tunggu proses nak bakar selapis demi selapis. Tapi percayalah, kalau anda berjaya buat, boleh buat berniaga tau. Bahan-bahan yang digunakan premium. Jadi kalau anda nak jual, harga pun mestilah kayangan sikit kan? Patutlah kek lapis Sarawak ni orang jual dengan harga yang agak mahal. Berbaloilah dengan bahan yang premium dan kesabaran nak siapkan sebiji kek yang sempurna. Ulanglah proses melapis ni hingga warna yang terakhir iaitu warna merah. Umi susun warna ni ikut warna pelangi. Nampak cantik je bila potong tu. Bermula dengan warna ungu di bahagian paling bawah, kemudian diikuti warna biru, warna hijau, warna kuning, warna oranye dan yang terakhir sekali warna merah. Lapisan akhir sekali bakar selama 15 minit. Umi bagi burn sedikit bahagian atas tu. Tapi jangan sampai hangus ya. Rajin-rajinlah tengok oven. Sebab setiap oven lain-lain kan. Jadi suhu dan masa tu bergantung pada oven masing-masing. Dah siap, mampat-mampatkan. Dan Umi biarkan sejuk semalaman atau paling kurang 6 ke 8 jam. Bagi kek betul-betul sejuk. Barulah sisipkan tepi-tepi loyang guna pisau plastik supaya mudah nanti kek nak dikeluarkan. Dah sisip, telungkupkan kek lapis atas papan kek. Angkat loyang perlahan-lahan. Buka semula parchment paper tu perlahan-lahan. Kemudian telungkupkan semula kek biar warna merah duduk di bahagian paling atas. Umi trim di setiap bahagian tepi-tepi tu bagi nampak lebih kemas dan cantik kek lapis kita. Kalau nak sejukkan dalam chiller dahulu baru potong pun boleh. Tapi pastikan wrap kek lapis ni dengan plastik wrap ya, supaya kelembapan kek kekal dan tak kering. Yang ini Umi potong sedikit dululah, nak rasa sebelum hantar ke rumah mertua. Umi buatkan kek ni special untuk birthday mertua dan anak buah Umi.
Cantik sangat kan kejadian lapisannya tu? Rasanya pun sedap sangat. Moist, lembut je tekstur kek lapis aiskrim pelangi cheese ni. Rata-rata yang dah makan cakap sedap. Balance semua rasa dan teksturnya. Sekian sahaja dalam entry kali ni. Episod akan datang, Umi nak share satu menu special. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tonton dengan klik butang subscribe. Tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video terbaru di channel Umi. Tolong share dan like video ni jika anda suka. Assalamualaikum. Bye.